Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka wajib beriman dengan segala mereka itu dengan ijmal, melainkan orang yang telah datang ta'ayyunnya dengan namanya yang tertentu seperti Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel dan Munkar dan Nakir dan Ridwan dan Malik, atau dita'ayyunkan dengan nauknya seperti segala yang menanggung arash dan segala malaikat hafazah yang diwakilkan segala mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan memeliharakan hambanya seperti firman-Nya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih berikan hayat pada kita. Alhamdulillah, dialah yang menghidup, yang memati. Tak ada siapa yang boleh menghidup memati melainkan dia. Kita ni dialah hidup kan. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia lagi, dapat kita Islam sejak lahir sampai ke saat ni. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala lagi. Diberikan kita kebolehan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia. Hidupkan hati sanubari kita, ada perasaan kita dengan Allah Ta'ala yang mencipta kita dan menjadikan kita. Alhamdulillah, diberikan kita ada perasaan hamba, perasaan berhajat pada dia, nak mohon pertolongan pada dia, bergantung harap pada dia, sentiasa sedar dan tasdik membenarkan keesaan dia dan mengakui kedaifan kita, keberhajatan kita, dan tidak ada apa pada kita ni melainkan limpah kurnia daripada dia belaka. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, minat berterusan berada dalam majlis yang seumpama ini. Ya Allah Ta'ala beri kemuliaan yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan semua itu Allah Ta'ala kepada kita dilimpahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih nak sambung dalam bab malaikat. Umumnya wajib kita beriman dengan malaikat pasal kita mengaku Muhammadur Rasulullah. Membenarkan Rasulullah adalah membenarkan apa saja yang keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada langsung istilahnya kazib, bahkan semuanya adalah sidiq, semuanya adalah benar. Maksudnya mengakui dan mengiktiraf apa yang keluar daripada sabdaan dia, dan kita membenarkannya. Khasnya atas kita bicara malaikat. Jadi seterusnya kita nak bicara bab malaikat ni adalah dia nak sebut sikit mengenai bilangan malaikat. Umumnya kita wajib beriman malaikat Allah Ta'ala hantar ramai. Itu istilah beriman dengan ijmali. Kullun, kita beriman dengan malaikat. Siap. Kemudian wajib kita beriman dengan segala mereka itu dengan ijmal. Itu maksud kata beriman. Maksud dengan kata beriman dengan ijmali itu macam mana? Allah Ta'ala
memang dijadikan malaikat, malaikat memang ada. Malaikat ni adalah hamba Allah Ta'ala jadikan daripada nur, sentiasa dalam keadaan taat, tak pernah ada apa-apa pada dia maksiat, dosa ataupun khianat. Mereka ni bukan lelaki perempuan, sentiasa dalam ketaatan, tak pernah ada mengantuk dan kepenatan, tak pernah ada perasa, ada apa-apa keadaan perasaan nak membangkang. Allah Ta'ala bagi mereka ni nyawa dan akal tanpa ada nafsu. Lebih kurang gitulah bahasanya. Kalau tak nak bicara, malaikat ramai. Banyak mana, tak ada siapa tahu angka sebenarnya, malaikat Allah. Baik. Itu maksud kata kita wajib beriman dengan malaikat ni secara ijmal. Melainkan, ni kecuali bila sebut satu dengan ijmal, melainkan istisna daripada ijmal, yang ni adalah yang kita kena tahu tafsili. Maksud tafsili ni tahu terperinci ya, satu persatu nama dia dan tugas dia. Itulah antara maksud tafsili tu. Mudah je pun, tak adalah susah mana, kena hanya tahu nama dan tugas. Sikit sangat. Sekali lalu dia sebut siapa dia yang kita yang termasuk dalam senarai pengecualian ijmali. Maksudnya yang ni tak boleh ijmal, yang ni kena tahu tafsil. Siapa dia? Iaitulah orang yang telah datang ta'ayunnya dengan namanya. Siapa dia orang tu? Malaikat lah. Gunakan orang ni penjodoh bilangan yang memang dalam istilah Melayu kita, malaikat pun guna seorang, jin pun guna seorang, orang pun seorang. Itu kan kita punya kaedah penjodoh bilangan begitu. Malaikat berapa orang? Ke malaikat berapa malaikat? Malaikat berapa orang? Jin berapa ekor ke berapa orang? Berapa orang? Berapa ekor? Oh, jin berapa ekor? Babi memang lah berapa ekor. Orang berapa orang? Malaikat berapa malaikat? Berapa orang malaikat? Malaikat ni orang. Apa itu? Pengguna orang apa? Penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni, hatta Allah dia buat langit bumi dan semua makhluk ni seorang dia. Allah orang ke? Subhanallah. Waktu guna orang apa? Istilah penjodoh bilangan. Sepucuk binatang. Sepucuk senapang. Senapang ada pucuk ke? Tak faham? Sepucuk surat. Surat ada pucuk. Ada akor. Untuk buat apa guna pucuk? Penjodoh bilangan. Mana tak kelahi abad tu. Bodoh lah bahas bab penjodoh bilangan. Saya biasa jumpa orang macam ni, dia pening. Dia tak ngaji bahasa Malaysia kot. Sebuah kereta, mana buah? Boleh faham saya cakap apa kan? Okey, siap. Selesai tu. Tu melainkan orang yang datang ta'ayun dengannya. Siapa orang tu? Malaikat lah. Memang bahasa kitab pun guna bahasa itu. Melainkan mana dia? Melainkan orang yang telah datang ta'ayunnya dengan namanya yang tertentu. Seperti Jibril. Lagi Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Ada tinggal tak tu? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Itulah dia tak sebut kan. Yang tu yang memang datang dengan nama tertentu khas kan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib, Atid. Jibril kerja apa? Lagi? Sampai wahyu je Jibril. Lagi? Oh, dah belajar dah rasanya. Lupa dah. Jibril sampai dengan wahyu je.
Selain daripada urusan Israel, Mikail, Israfil, itu urusan Jibril. Wahyu tu memang khas pada dia, tak ada hal lain. Biji benih bercambah, kerja siapa? Jibril. Ada kaum yang engkar, turun bala, urusan siapa? Jibril. Ada yang tak beriman, orang Ta'ala hapuskan dia dengan perkikan malaikat. Malaikat apa? Jibril. Jibril. Jadi antara kerja Jibril apa? Menurunkan bencana, menurunkan bala, apa? Menguruskan bala bencana dan menguruskan percambahan biji benih dengan bahasanya. Itu yang kalau sebut dengan bahasa selain daripada urusan Mikail, Israfil, Israel, muka nakis satu ayat sedia maklum kan. Selain daripada masalah rezeki, lain daripada masalah cabut nyawa, tiap sangka kala, lain pada urusan tu Jibril lah. Tanya dalam kubur, sedia maklum, Rakib Atid mencatat, tu biji benih bercambah, berapa ekor ikan, berapa ekor ayam, mana yang menetas, mana tak menetas, umur berapa tahun, anda kena penyakit, tak kena penyakit, mana nak jadi sihat, urusan apa? Jibril. Tu Jibril. Cuma penjelasan tentang tu jarang dengar kita. Kita dengar satu je. Bahkan ada yang kata Jibril ni sekarang makan pencin ni. Maksud apa? Dah tak ada Nabi Rasul, jadi dia dah bersara daripada tugas dia. Dia buat duduk relax je. Ramai orang cakap macam tu. Yang kita ada baca dalam kitab Baku Iman tu, memang saya jumpa Tuan Guru Haji Cik pun, dia cukup benci apa nak sebut. Baran dia kalau orang dia sebut itu. Jibril ni kata dia, dah makan pencin dah, apa dia sebut, dah bersara dah daripada tugas dia jadi malaikat. Pasal dah tak ada Nabi Rasul. Memang tak ada Nabi Rasul, tak ada dah lah turun wahyu. Tapi masih lagi ada urusan dia. Apa dia? Untuk menurunkan bencana, mengatur urusan siapa yang nak beranak bila, nak bercambah benih bila, itu semua dia tu. Kalau kata Mikail urus rezeki, ta'rif rezeki kita ahli sunnah wal jamaah apa dia? Warizqu inda qaumin ma bihin tufi'. Rezeki ini ialah apa-apa yang kita dapat sesuatu serta ambil manfaat daripada dia. Beli makanan masuk mulut telan, tak ada air masuk mulut minum. Ada duit belanja, wakaf, sedekah, infak. Beli pakaian, pakai. Satu Mikail. Satu Mikail. Yang mana yang sampai kita dapat ambil manfaat tu, itu Mikail. Itu istilah rezeki je. Rezeki. Kenapa memang kita nak sebut sekali lalu macam tu? Di sebelah kitab kita disebut nama je. Jibril, Mikail, sebut dah sekali lalu. Mikail, Israfil, tiup sangkakala. Yang ni tugasan besar dia lah. Yang lain, wallahualam, kita tak bisa dengar penjelasan Israfil ni. Tapi dalam keadaan sentiasa mereka ni taat. Kalau dalam keadaan tugas dia tak ada sekalipun, mereka sentiasa yusabbihuna Allah wa yuqaddisunak wa yu'azzimunak. Mereka ni sentiasa membesarkanmu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, mentauhidkanmu ya Allah, mentakdis, mentasbih, ta'zim, takbirkan Allah Ta'ala, tahlilkan Allah Ta'ala. Bahasa lain apa? Sentiasa mereka ni dalam keadaan bertasbih pada Allah Ta'ala. Umum bahasa Quran kata macam mana? Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Allah Ta'ala. Tasbih ni subhanallah, subhanallah. Oleh segala apa yang ada di langit dan bumi. Antara ma fis samawati wa ma fil ard tu apa dia? Malaikat. Dalam keadaan tugasan perbuatan dia buat tu, antara perbuatan mereka, amalan mereka, kerja mereka, aktiviti adalah sabbaha.
Ada yang nisbah datang dengan fi'il pada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan saja sabbaha, tapi yusabbihu. Bahasa istilah kita, sabbaha fi'il apa? Fi'il madhi, yusabbihu fi'il mudhari'. Jadi para malaikat bukan saja telah mentasbih Allah Ta'ala, bahkan continuously, kan? Sentiasa dalam keadaan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan banyak fokus dalam Quran antara sifat ataupun kerja malaikat ni apa? Selain pada hamada, qaddasa, azama Allah Ta'ala ni, besar kali urusan yang kerap kali diulang dalam Quran. Bahkan ada banyak surah yang mula dengan sabbahalillah, 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 sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Antara zikir yang sentiasa disebut oleh para malaikat adalah tasbih. Tasbih ni bahasa kita subhanallah. Pasal apa tu? Pasal antara kita belajar bab ketuhanan, bab paling besar sekali bab ketuhanan adalah tanzihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah dia kamil, mesti pada dia segala sifat kamalat. Jadi ciri besar yang kita mesti faham bab ketuhanan, sekalipun tak boleh ta'ayyunkan, tentukan, khaskan apa dia sifat-sifat kesempurnaan dia, sifat kamalat dia, tapi kena tanzihkan, bersihkan, nyahkan, tidakkan, nafikan daripada Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan. Dua ciri yang besar dalam bab ketuhanan ni apa dia? Tanzihkan dia, mesti ada sifat, ada syak ni tanzih, dan tanzihkan dia pada syak ni tashbih, kan? Takkan ada pada dia sifat kekurangan, dan tak akan ada pada dia apa-apa nama keserupaan dengan malaikat, dengan makhluk sama sekali. Berjirim, jisim, jauhar, bersusun, berjuzuk, beranggota, mengisi ruang, bertempat, ambil manfaat daripada makhluk, terkesan daripada makhluk. Subhanallah. Bahkan dia yang buat makhluklah sepatutnya adalah asarullah. Takkan Allah ni ialah asar makhluk. Subhanallah. Makhluklah adalah kesan, hasil, mahsul, natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bukan Allah buat natijah daripada perbuatan makhluk, permintaan makhluk, permohonan makhluk. Subhanallah. Itu dasar faham akidah. Jadi asal bicara kita ke malaikat, kerja besar malaikat ni adalah tasbih. Pasal dalam Quran banyak mention dekat kita, sabbahalillah, sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard. Siap. Sekali lalu situ. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, begitu juga Israel cabut nyawa. Dan Jibril ni berapa? Seorang. Mikail berapa? Seorang. Israfil seorang. Israel seorang. Dan ngecabut nyawa ramai-ramai. Apa masalah dia? Setengah orang ni muskil dan ke? Salah seorang mati di Jepun, seorang mati ke Australia, seorang mati ke Amerika masa yang sama. Macam mana? Macam mana apa? Bukan kerja kita nak macam mana? Kita bukan Israel. Masyhur dalam kitab-kitab kita yang ulama bahas menyelesaikan apa kemuskilan yang kalau ada dalam bab-bab malaikat ni, antaranya bab tu kalau contoh malaikat Israel ni macam mana dia boleh cabut nyawa 200,000 orang sekali, kalau kena tsunami itu boom 200,000 orang mati. Macam mana? Janganlah bayang Israel tu saiz kita kontot macam ni kan. Kalau ni bumi ni Israel usaha ni 200,000 macam mana? Macam cabut ulu lidah. Apa masalahnya dia nak cabut 200,000 orang nyawa? Ni bumi, Amerika satu, Australia satu, Jepun satu, Afrika satu sini, New Zealand satu kat sini. Macam mana? Oh, masalah.
Kalau duk bayang malaikat tu besar kita, leceh, bingung, mana nak dan. Betul kan kepala otak tu? Betul. Besar kan sikit skop tasawur kepada malaikat tu. Tugas orang Ta'ala bagi, pada mereka takkan ingkar. Cuma kalau kita ada iman, tak ada persoalan, tak ada masalah. Tapi kalau timbul persoalan, selesaikan persoalan tu dengan jawapan yang sepatutnya munasabah untuk boleh ditaakulkan, kita boleh terima. Oh, betul-betul. Okey, terima. Tak ada dah muskil sekarang. Tu ulama, Datuk Guru kita tolong jawab persoalan-persoalan macam tu. Asal nak sebut Jibril seorang je, malaikat Mikail pun seorang je, Israfil pun seorang, Israel pun seorang, Muka Nakir, Muka tu seorang, Nakir tu seorang lah. Lagi Malik seorang, Ridwan seorang, lagi Raqib seorang, Atid seorang. Seorang. Seorang tu boleh tulis ke ramai-ramai? Apa masalah dia? Kalau kita duk faham dia ada 2 tangan dia, kotlah kita masalah. Ada berapa tangan Raqib, Atid? Mana nak tahu, kita tak pernah diberikan penjelasan tu. Tapi berapa ramai Raqib, Atid? Seluruh makhluk ni, memang 2 orang yang tulis. Apa masalah? Hadis komputer pun dalam dunia ni, satu dunia ni Facebook ni, ada satu tempat aja untuk proses semua Facebook. Seketul je pun. Tak faham. Kalau benda macam tu, makhluk macam tu pun kita boleh terima, boleh proses semua maklumat dalam dunia, apa masalah Raqib dengan Atid dia yang untuk tulis semua maklumat yang ada pada makhluk, yang mana dia buat khair, mana dia buat syar, untuk apa yang terkeluar pada mulut ni, semua dia catat. Boleh dia buat. Apa masalah? Satu mereka ni digelar sebagai ketua malaikat. Khasnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Siapa ketua? Tugas dia besar. Baik. Israel, kemudian Munkar, Nakir. 2 ni khas untuk bertanya dalam kubur. Ridwan, jaga syurga. Semua pengurusan syurga, bawah urusan dia. Malik, semua urusan neraka dalam urusan dia. Tu pun kadang orang muskil tanya, tak panas ke malaikat Malik duduk dalam neraka? Bukan kerja kita nak tengok. Dia ni panas tak panas? Tu selesa lah malaikat Ridwan duduk dalam syurga. Ada orang kepala otak dia punya muskil dia sampai macam tu. Macam mana nak selesai kan? Bukan hal kita nak mikirkan macam mana hal malaikat. Khasnya malaikat Malik duduk dalam neraka, tak panas ke dia? Bahkan sikit dah nak jawab, api tak panas ke api bakar orang? Tak faham soalan? Tak mustahil untuk orang Ta'ala jadikan malaikat Malik ni, api dengan air ni, api dengan air pula. Api neraka tu ibarat macam air pada dia. Tak ada apa-apa pun. Kita duk bayang dalam level kita, satu kita duk rasa muskil kat dia. Macam malaikat Israel je lah. Begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Ada je masalah kalau keluarkan daripada kotak kita tu. Kita duk fikir dalam konteks kita, kotak pemikiran kita. Bagi betul lah, otak orang Ta'ala bagi kat kita luas, boleh fikir macam-macam. Bagi fikir dalam bentuk yang kita boleh terima, boleh sah untuk kita nak beriman. Oh, hilang muskil. Macam itulah ulama kita tolong jawab untuk kita dan selesaikan apa-apa muskil yang kalau ada dalam persoalan ni. Siap. Jadi asal sebut Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Tugas Raqib, Atid ni dua-dua mencatat kebaikan, kejahatan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada apa yang berlafaz keluar pada mulut manusia melainkan Raqib, Atid catat. Jadi saksi yang menulis apa yang keluar daripada mulut kita ni semua 2. Raqib, Atid. Walaupun masyhur kita dengar, kita orang Melayu ni dia memang terbiasa sebut Raqib menulis kebaikan, Atid menulis kejahatan. Tak. Umumnya apa yang keluar pada mulut, apa yang berlafaz keluar pada mulut, sekalipun mengerang masa sakit, adoi,
Keluar suara macam tu pun tulis tak malaikat? Soal. Adoi, rakib ke antid tulis? Bukan rakib tulis kebaikan, antid tulis kejahatan. Biasa dengar macam tu kan? Tu saya tanya, adoi, baik ke jahat? Berebut malaikat atid, rakib, rakib atid untuk menulis. Pasal apa? Orang ni kata baik, orang ni kata jahat. Macam tu. Tak. Bukan situ persoalan dia. Ma yalfizu min qaulin, apa saja yang berlapas, apa ma tu? Min qaul, apa yang nama talafuz dengan mulut. Kita belajar nahwu yang dia adalah al-kalam yang al-lafzu murakkabu. Dia lafaz malfuz yang saut mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, bahkan yang tak mustamil ala huruf hijaiyah sekalipun. Yang tak ada rupa huruf yang boleh dieja. Aduh, pun ditulis oleh malaikat. Hatal anina fil marad. Wa katibu syai'an amal walau amil hatal anina fil marad kama nukhil. Dia akan tulis apa saja yang berlapas daripada makhluk ni, sehingga mengerangnya orang yang sakit waktu sakit, mengerang, aduh pun dia tulis. Semua dia tulis. Siapa tulis? Rakib atid. Itu satu yang kita wajib kenal secara tafsili. Begitu juga kata dia, atau dita'ayyunkan dengan nauknya, ataupun antara yang kita wajib kenal cara tafsili ni, yang dita'ayyun, ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan nauknya, seperti segala yang menanggung arash. Dan ni pun kalau kita mengaji pada ain bodoh-bodoh tak jumpa nama. Malaikat penanggung arash, hamalatil arsh. Hamalah tu jamak daripada hamil. Hamilah ni hamalah. Hamiluna jamak muzakkar salim. Hamalah jamak apa? Taksir. Malaikat-malaikat penanggung arash. Siapa nama malaikat penanggung arash? Tak ditaklif pada kita tahu nama, cukup dengan kata ada malaikat khas yang tugas dia menanggung arash. Berapa ramai? Angka yang sebut dalam hadis, la ni 4 orang. Besar mana malaikat tu bukan tugas kita tanggung arash ni. Untuk kita nak tahu saiz dia tu. Tapi la ni ada 4. Berlaku kiamat tambah 4 lagi. Quran sebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Waktu tiup sangkakala tu, sangkakala, yahmilu arsya rabbika fawqahum, menanggunglah arash ni di atas mereka. Maksudnya mereka jadi penanggung arash. Hamalatil arsh ni waktu tiup sangkakala berapa ramai? Samaniyah. 8 orang malaikat. Inilah ni 4. Kenapa urusan macam tu? Bukan kerja kita juga untuk kita nak tahu kenapa ni 4, kenapa ni 8, apa hikmah, apa rahsia. Wallahualam. Tak pernah ada ulama kita pun bagi penjelasan tu. Saya pun tak pernah jumpa. Tutup guru pun tak biasa sebut. Tapi atas kata iman tentang malaikat ni, khasnya ada malaikat penanggung arash ni, beriman je ada 4. Bila tiup kiamat ada 8. Cukup. Ada benda yang kita tak wajib tahu tafsil pun. Lagi menanggung arash dan segala malaikat hafazah. Begitu juga wajib beriman ada malaikat khas yang atas namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni, hafazah pun jamak daripada hafiz. Hafizun, hafizah ni hafazah. Malaikat hafazah. Asal mana malaikat ni? Malaikat hafazah, malaikat apa? Malaikat yang menjaga setiap orang, setiap makhluk yang Allah bagi jadi. Setiap manusia, bukan makhluk, setiap
manusia Allah Ta'ala bagi jadi, ada malaikat hafazah yang jaga diri. Jaga diri kita lah. Ada duduk di telinga, ada duduk di mulut, ada duduk di hidung, ada duduk di depan, ada duduk di kiri, ada duduk di kanan. Ada malaikat khas yang jaga kita. Berapa angka tak wajib beriman. Berapa angka dengan khas. Walaupun ada setengah ulama disebut setiap orang ni ada 12 malaikat hafazah. Jaga depan, belakang. Yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Itu tak kira disebut Al-Quran tu. Yang kerja mereka ni ada di depan, ada di belakang. Mereka akan jaga kita macam mana Allah Ta'ala perintah mereka untuk jaga. Jaga telinga kita daripada masuk semut, hidung daripada masuk lalat. Contohlah, mulut kita daripada dimasuki oleh serangga, kuman, virus, corona. Buah pergi bahasa itu. Siapa jaga? Malaikat hafazah. Atas nama malaikat khas jaga waktu, malaikat hafazah. Umumnya malaikat hafazah, tu istilah. Siap. Dengan memeliharakan hamba-Nya, pelihara hamba, pelihara kita, manusia. Firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Fokus dia pada perkataan yahfazunahu min amrillah. Bagi seseorang hamba tu, lahu ay lahu likulli insan. Scanner mana ni? Dua orang tak ada ni. Apa sebelum lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, lahu mu'aqibat. Sebelum perkataan, sebelum ayat ni, macam mana? Hafiz makin ramai, scanner makin banyak masuk kita ni. Bukan scammer, scanner. Jangan silap dengar. Nak suruh semak tu pasal disebut lahu tu ada domer. Mengapa kaedah domer? Belajar bahasa Arab. Domer mesti ada marji'un domer. Saya nak suruh cari marji'un domer tu lah. Bila lahu mu'aqibatun, domer ni biasanya ada marji'un domer yang telah disebut dengan isim zahir sebelumnya. Sebab tu ada domer. Tak faham? Dengar je lah, nanti ngaji lah nahu. Bila ada domer, mesti ada marji'un domer. Jadi nak rojok ke siapa? Siapa yang telah disebut sebelum ni dengan isim zahir, untuk yang tu jadi marji'un dhamir. Boleh faham? Dia sebut apa? Ni apa? Sawa'un bainakum mustaqfin bil laili wa sarimun bin nahar. Tak sebut juga nama siapa. Sawa'un alaikum kum. Sebelum tu jadi tak sebut, tak mention, sebut tu lah alimul ghaib wa syahadatil kabirul muta'al. Mustaghfirun bil laili wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tapi domain tu kalau ikut kembali lahu, baginya likulli insan, bagi setiap manusia. Itu yang dia terjemah siap dah kat kita lah. Kalau kita tak cari domain tu tak jumpa pun, dia terjemah siap dah. Ni lebih baca kitab ulama, dia dah tolong cari marji'un domain untuk kita. Baik, bagi seorang hamba itu ada beberapa malaikat. Beberapa, lahu mu'aqibat. Datang dengan lapar jamak, mu'aqibatun. Berapa orang? Wallahu a'lam. Lapar pula jamak. Berapa orang? Jamak ni aqallu jam'in salasah. Berapa aksaru jamak? Tak tahu. Tak tahu. Untuk berapa orang malaikat yang Allah Ta'ala bagi jadi malaikat hafazah jaga kita ni? Banyak, cukup. Berapa angka dengan spesifik? Wallahu a'lam. Berapa? Banyak ke ramai?
Kata seorang, kata orang, malaikat. Itu banyak pula. Bukan ramai. Okay, tak ada masalah. Tu. Allah Ta'ala hantar malaikat ramai, banyak, cukup. Malaikat hafazah yang jaga kita ramai. Berapa dengan pasti? Wallahualam. Cukup. Beriman macam tu pada anda. Siap. Itu yang dia kata, bagi setiap orang hamba itu beberapa malaikat yang berganti-ganti itu. Lahu mu'aqibat. Jadi antara mana mu'aqibat ni aqba. Mu'aqibatun yang bersilih ganti. Pada hadapannya ada yang hadapan, ada yang belakang. Yang itu secara khas sebut Quran. Memelihara akan dia, akan setiap hamba, seseorang hamba ni. Pelihara. Apa yang pelihara? Min amrillah. Yahfazu min amrillah, daripada perintah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala perintahkan dia, itulah dia buat. Kalau dia kata jangan bagi semut masuk, tak masuklah semut. Tapi ada tak semut masuk dalam telinga? Ada tak orang masuk semut dalam telinga? Ada tak orang masuk semut lalat dalam mulut? Malaikat tidur ke apa? Tak betul? Allah Ta'ala kata bagi lepas semut seekor dalam telinga. Lepaslah dia. Kita punya, bukan urusan kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala perintah kat malaikat. Tapi beriman je. Setiap orang ada malaikat yang jaga. Sudah. Okay, Yang tu pun saya punya pengalaman mengaji. Ni sebab orang bertanya ni, kadang kita tanya, dia ni lempang ni sekali. Oh tahu. Siapa? Banyak yang so'eh. Apa bahasa kita? Banyak songeh. Manusia ni macam-macam ragam kan. Lain padang, lain belalang. Apa istilahnya? Itulah banyak songeh, banyak perangai. Lain orang, lain perangai. Memang lain perangai. Memang lain orang, lain perangai. Kita ni pun ada berapa orang je baru. Belum ada 3,000 orang. Kalau 3,000 orang macam mana perangai? Semua lain-lain. Semua lain-lain. Apa khas ni nak sebut tahu ni. Tentang persoalan-persoalan. Itulah kadang datang kat dia muskil, timbul soalan macam-macam. Pelik-pelik dia tanya. Macam mana pun kena bagi selesai. Saya dia pun nak beriman juga. Tapi kalau ada sewil tu, selesai dengan dia. Baik. Jadi asal nak sebut ialah malaikat hafazah ni apa kerja dia? Dia akan menjaga setiap individu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dia jaga. Pula tu mereka ni menjaga bukan konsistensi seorang malaikat dengan tertentu atau beberapa dengan tertentu. Bahkan syarat Quran sebut dengan mu'aqibat. Bahasa terjemah kita apa? Bersilih ganti. Maksudnya siang malaikat yang jaga depan, malaikat lain ada shift pula. Malaikat lain pula ganti bila malam. Oh macam tu. Tu berapa orang dengan pasti malaikat jaga? Wallahualam. Cukup dengan kata setiap individu ni ada ramai malaikat hafazah. Cukup. Lagi. Dan telah sebut oleh Abi bahwasanya ia telah mendengar daripada Ibnu Atiyah. Ubay tu, kita baca tu. Ubay bin Ka'ab. Tak ingat saya nama-nama sahabat ni, kadang lama tak sebut. Lupa, kitab pun pegang, kitab baru ni tak ada dobit apa pun. Telah menyebut oleh Ubay bahwasanya, dia nak sebut riwayat hadis pula ni. Telah mendengar daripada Ibnu Atiyah bahwasanya tiap-tiap anak Adam diwakilkan oleh Allah Ta'ala dengan dia daripada jatuh nutfah pada rahim ibunya, maksudnya nak disenyawakan daripada satu sperma untuk mensenyawakan satu ovari, betul tu bahasa-bahasa tu dengar lah, betul salah lah, sebetik lah maklumat tu lah. Sampai datang kepada matinya akan 4 malaikat menyuruh segala amal tiap-tiap hamba, menyurat segala amal tiap-tiap hamba apa jua yang terbit daripadanya perkataan atau perbuatan. Siap. Jadi disebut riwayat daripada Ubay ni, maksudnya ni pendapat dia. Yang ni
pendapat dia, huraian dia di atas apa orang Ta'ala ilhamkan, apa orang Ta'ala zahirkan pada dia. Dia bagi huraian macam tu. Dia kata ada 4 malaikat yang khas yang jaga nutfah untuk jatuh ke rahim sampai disenjawakan, daripada hidup sampai mati, tulis, menyurat amal tiap-tiap hamba itu apa jua yang terbit daripadanya, perkataan ataupun perbuatan. Perkataan perbuatan yang datang ada 4, atau i'tiqad. Ataupun i'tiqad, ataupun apa yang diiktikad pun malaikat akan tulis, ataupun auham atau azam. Auham ni maksudnya apa, sangkaan-sangkaan, bukan i'tiqad, baru waham, bukan syak, waham je pun. Segala waham pun ditulis, ataupun azam. Azam ni dia tak sampailah tahap yakin, tak sampai niat, dia azam, macam zon tu azam, atau takdir, ataupun apa-apa yang apa-apa ketentuan Allah Ta'ala, sama ada kebajikan ataupun kejahatan, tiada tinggal oleh mereka itu 4 malaikat ni, melainkan ketika seumpama jima', waktu bersama suami isteri, dalam itu tiada tertegah mereka itu daripada menyurat akan segala amal yang dikerjakan tatkala itu. Jadi kalau ada proses suami isteri itu berlaku, mereka tak duduk dengan seseorang manusia yang sedang membuat perbuatan tu, tapi tetap apa yang dibuat, apa yang terkeluar suara daripada mulut, dengan apa dia sebut tadi, waham, azam, i'tiqad, apa bunyi yang keluar, semua catat. Yang ni huraian daripada Ubay, riwayat daripada Ibnu Atiyah. Jadi dia tak sebut pun hadis Nabi, tapi ini huraian daripada para sahabat. Jadi yang dia nak nukilkan, ada pendapat daripada para sahabat ni yang menghuraikan malaikat hafazah ni macam ni. Baik. Dan bermula qaul yang masyhur bahawasanya bagi tiap-tiap hari dan malam. Kita baca no? Disebut huraian sini. Tafsir ulama ni. Bermula qaul yang masyhur bahawasanya bagi tiap-tiap hari, setiap hari dan malam ni ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat. Jadi malaikat siang satu, malaikat malam satu. Setiap manusia ni ada, setiap orang dia ada malaikat siang, malaikat malam. Ya, ni apa istilah Quran? Dipanggil malaikat sayyarat. Malaikat sayyarat. Malaikat yang bersilih ganti siang malam. Yang kita ada jumpa tak mana? Yang syaitan ni dia akan mencuri dengar malaikat yang bersilih ganti siang malam. Siang tu bila? Ni lepas subuh nak pergi malam tu apa? Lepas asar, nak ke maghrib tu. Akan ada malaikat yang tukar shift siang malam, bersilih ganti. Bila dia berselisih tu nanti, dia bertanya, kau tinggalkan manusia tu dia buat apa? Pasal dia silih ganti, tentulah dah tak duduk dekat manusia tu kan. Malaikat yang turun akan tanya pada malaikat yang naik. Begitulah setiap hari tugas mereka ni, yang naik turun tu akan berbisik-bisik. Engkau pula yang turun tu, malaikat yang naik tu tanya, engkau buat urusan apa untuk malam ni, untuk orang ni? Bisikan tu lah, atau bisikan, perbualan tu lah, dialog tu lah dicuri dengar oleh syaitan. Untuk yang tu dia cerita dekat untuk nujum dia, siapa manusia yang bersahabat dengan mereka, untuk mereka tu nampak hebat, boleh meramal, boleh menceritakan benda-benda yang akan jadi pada seseorang. Kalau berdapat dengan satu, dia akan tambah ada 99 penipuan. Memang sebut dalam hadis tu. Tu kerja iblis, tu kerja syaitan. Iblis dan askar tentera dia, tu kerja dia.
Tu satu hal ke sana sikit. Asal kita cerita, ada malaikat siang, ada malaikat malam, duk bersilih ganti. Itu pendapat yang masyhur. Dan kata setengah ulama, bahawasanya dua malaikat juga. Dia kata memang ada dua malaikat je. Satu siang, satu malam. Daripada awal jadinya sampai pada matinya, melazimkan oleh keduanya akan setiap manusia selama-lama hidup. Apabila dia hidup, masih hidup, malaikat itu akan ada kat dia. Dan apabila mati ia, berdiri keduanya atas kuburnya membaca tasbih keduanya dan tahlil dan takbir sampai hari kiamat. Ada ulama kita yang bagi huraian macam tu. Satu huraian ulama, dia atas ambil faham daripada Al-Quran, antaranya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lagi ada yang sebut lagi huraian malaikat-malaikat hafazah ni, antara ulama kata malaikat hafazah ni antaranya malaikat raqib atid tu. Ada yang kata malaikat hafazah ni lain daripada raqib atid, yang khas untuk jaga kita. Ada yang kata malaikat yang jaga kita ni bukan saja atas nama raqib atid, tapi ada nama hafazah, bahkan ada nama kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi nisbah huraian aqwal ulama ni macam-macam lah, mendetailkan malaikat-malaikat atau umum bahasanya hafazah, atas khas kita sebut atas nama raqib atid. Itu memang jumhur ulama, kebanyakan ulama sebut yang dalam senarai 10 malaikat yang kita kena tahu. Huraian ke atas tambahan kepada raqib atid tu yang ada nama hafazah, memang ada pun ayat Quran nak mengisyarat itu, cuma dengan pastinya berapa orang mereka dengan pastinya apa, mana tugas yang mereka ambil, borong semua sekali ke setakat perkataan saja ke, ataupun perkataan dengan perbuatan ke, ataupun dengan perkataan dengan perbuatan, dengan i'tiqad, dengan waham, dengan apa yang ditakdir oleh Allah Ta'ala. Yang tu pun dia tulis, yang tu ada macam-macam pendapat ulama nak menghuraikan setiap daripada ayat Quran tu. Ayat Quran lahu muaqibat ni satu huraian, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ni satu huraian lagi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang tu mereka ni ya'lamun, tahu apa saja yang kamu buat. Yang ni tentang perbuatan pula, ada malaikat yang catat perbuatan je, ada yang tulis perkataan saja. Tu macam mana tu? Wallahu alam dengan pasti. Tak ada satu keputusan yang disebut, tapi ada ulama sebut setiap kita ni ada malaikat yang mencatat perkataan, ada yang perbuatan, ada yang tulis di rahim ibu. Waktu disenyawakan tu, ada nyawa tu, malaikat tulis siap dah rezeki dia, ajal dia, celaka dia, baik dia. Adakah dia hafazah, adakah dia raqib atid, adakah dia kiraman katibin. Dengan pasti itu macam-macam ada pendapat ulama. Saya sebut tu semua pengalaman, pernah jumpa kitab apa, sebut ni teringat balik, dia sebut gini. Apa dengan pasti wajib beriman ada malaikat yang tugasan macam ni, umumnya malaikat hafazah. Ya. Sebab tu kadang bila mengaji ni, bagus mengaji hak kita ngaji pada ain je apa. Raqib atid sudah. Lepas tu bila mengaji banyak-banyak sakit kepala pula, alamak banyak kita kena ingat, syahid Quran pula lagi. Esok orang tanya nak kena dalil. Kata mana ni orang tanya dalil. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Semua tanya dalil. Semua dia minta jadi mujtahid. Dia pun nak jadi mujtahid. Dia pun hafal dalil. Hebat dia orang ni. Apa saya nak sebut? Lagi mengaji, bukan jadi lagi makin takwa, lagi berserabut. Pasal banyak dengan akwal, pendapat ulama. Yang ni duduk tasbih, yang ni duduk kubur sampai mati, duduk berdiri. Nisbah huraian memang ada je ulama kita bagi huraian yang macam-macam macam tu. Siap. Jadi
malaikat ni duk tasbih, duk tahlil sampai hari kiamat. Kalau kata dia, jika hamba yang makhluk yang dia bertugas untuk jaga tu, dia beriman. Dan jika ada yang kafir, dilintangkan oleh keduanya akan dia sampai hari kiamat. Tak kena dilintang pula dah. Astagfirullah. Dilaknatkan akan dia oleh keduanya. Malaikat kedua tu duk laknat. Dia akan orang kafir itu sampai hari kiamat. Untuk ada ke malaikat yang tugas khas laknat? Memang ada. Isyarat Quran ada sebut ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ada makhluk-makhluk tertentu di atas ciri dan sifat mereka ni yang tak dapat redha Allah Ta'ala. Mereka ni ulaika yal'anuhumullah, atas lafaz Quran datang kata ada yang mereka ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Cuma maksud Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat dan anugerah dia. Itu maksud Allah Ta'ala laknat. Jadi maksudnya ada orang yang memang dapat laknat daripada Allah Ta'ala. Bukan saja Allah melaknat, tapi wa yal'anuhumul la'inun, dan ada lagi makhluk lain yang duk melaknat. Siapa dia lagi yang kerja dia duk melaknat ni? Siapa? Antaranya malaikat. Jadi ada malaikat yang yastaghfirun, ada malaikat yang minta rahmat, ada malaikat yang minta ampun untuk manusia, untuk makhluk, untuk orang muttaqin, orang beriman. Ada malaikat yang ada yang minta ampun, ada yang minta rahmat, ada yang istighfar, minta istighfar, ada yang minta laknat. Jadi antara la'inun tu siapa? Malaikat. Bahkan bukan saja malaikat, di kalangan ulama-ulama, tutuk guru, aulia, bahkan para nabi rasul, mereka pun ada sampai satu tahap orang yang telah ternyata mereka ni memang tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Ulaika yal'anuhumullah. Antara la'inun ni siapa dia? Orang-orang soleh, orang beriman, yang mereka ni ada juga mendoakan supaya ada manusia tertentu jauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, bila memang pasti orang ni adalah dalam keadaan tak dapat rahmat. Itu orang mati murtad, iblis, syaitan, yang memang kita pun disuruh minta lindung. A'udzubillah minasyaitan. Sebut syaitan la'natullah alaih, iblis la'natullah alaih, Yahudi Nasrani siapa? Memang ada orang sebut macam tu kan. Boleh ke melaknat orang ni? Ada orang yang memang dibenarkan kita untuk kita laknat dia. Hatta malaikat pun laknat. Hatta kalau sebut tu Allah, bahasa istilah Quran pun sebut Allah melaknat. Ulaika yal'anuhumullah. Fa'il bagi yal'anu tu Allah. Allah melaknat mereka. Cuma Allah laknat dengan makna jauh daripada rahmat. Bukan Allah melaknat dengan makna yang kita faham huraian laknat lah. Itu kot bahasa ni. Apa huraian laknat tak payah sebut lah. Huduh, hoba nak sebut. Tapi antara makna laknat ni memang kita pun sebut. Lahanat, laknat. Itu bahasa-bahasa kita lah ada sebut. Memang ada orang-orang yang sepatutnya didoakan, jauhkan dia daripada rahmat siapa? Memang confident dah, memang dia ni bermasalah. Sifat munafik. Munafik tegar, Yahudi tegar, musuh tegar, benci dengan Islam sungguh, musuh Islam sungguh. Kita nak doakan laknat, nak doakan mereka kehancuran. Wa ahlikil kafarata wal kafirin, hancurkan orang kafir. Apa lagi? Wa dammir a'da'aka ad-din, hancurkan musuh kamu ya Allah. Musuh ni hancurkan, hancur sehancur-hancurnya. Boleh doa kita. Memang ada. Dalam Qur'an nazilah ada. Wa anzil kalban min kilabik, turunkan anjing daripada anjingmu ya Allah. Wah, ada anjing pula pergi hancur dia mah. Tu bahasa-bahasa kiasan tu. Maksudnya jadikan ada orang tentera, askar, malaikat yang khas untuk hancur dah. Robek-robek kan. Musuh-musuh Islam, musuh agama Allah Ta'ala ni. Tu doa tu dalam Qur'an nazilah. Boleh ke doa gitu? Doa si ada. Tak sembah apa? Jadi boleh ke ada orang tertentu kita dia ni perangai huduh, jahat, merapu sangat, sampai kita doakan laknat macam tu dia boleh? Dah kalau memang tu dobit dia ada istilah memang jahat,
memang tengok perangai yang ada lah ni, tambah istilah Yahudi, Nasrani, Iblis, syaitan tu sedia maklum. Bahkan ada orang yang perangai dia tak ada rupa orang Islam lah perangai. Orang kafir pun tak perangai jahat macam ni. Ni orang Islam je perangai huduh macam ni. Kita doakan dia makan babi banyak sangat. Dia ni makan babi, muskil kita tu. Makan babi banyak kot dia ni. Kok dia ni apa? Gelap sangat hati ke? Dia ni kita sebut dengan perkataan-perkataan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat dia, orang Ta'ala dia ni. Kalau nak doakan benda-benda macam tu, tengok perangai dia yang huduh sangat tu. Dengan sebab ciri yang ada pada dia tu, kita nak doakan laknat, ada orang-orang yang diharuskan laknat, dan bahkan atas kita bicara ni, ada malaikat khas yang nyatakan laknat atas mereka. Itu ngaji lagi habis dalam bab tu. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia ada sebut dalam hadis dia, aku tak dibangkitkan untuk menjadi orang yang kaki laknat. Dan sepatutnya orang mukmin pun bukan kerja dia melaknat orang. Atas lafaz yang disebut. Jadi la'an ni maksudnya orang yang memang duk mulut dia melaknat. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang soleh memang bukan kerja mereka keluar daripada mulut mereka jadi kaki laknat, tukang laknat. Tapi jangan tak tahu ada tempat-tempat mereka akan sebut dengan mereka ni Allah Ta'ala laknat mereka dan mereka ni melaknat mereka. Sekejap. Saya sendiri biasa jumpa tutup guru yang bila kita khabar kat dia satu benda macam ni, ada orang macam ni, celaka puak-puak ni. Dia sembuh celaka jangan main. Walaupun ada tutup guru ulama kita bila sebut macam ni, hadanallah ila siratal mustaqim, arsyadanallahu ila sawa'is sabil. Dia datang doa tu, doa dia lembut kan. Ada. Tapi ada yang sampai kalau kita maklumkan cerita dia cerita ada orang ni jahat dia macam ni, bunuh orang Islam macam ni, sembelih macam ni, buat lari macam ni. Ni orang Islam tapi punya jahat macam ni. Kata dia, laknatullah alaihim ajma'in. Sampai macam tu dia punya doa tu. Boleh ke doa melaknat itu? Dah perangai jahat rupa itu, babi pun tak perangai itu. Nak doakan laknat pada mereka macam mana? Memang ada tutup ulama kita melaknat. Dia orang ni tak ada agama, tak belajar hadis ke? Tak belajar hadis apa? Engkau belajarlah tafsir elok. Memang ada, malaikat pun sendiri ada malaikat yang khas atas disebut ni. Pendapat Ibn Atiyah pada riwayat pada ulama-ulama kita lain pun ada kata macam tu. Yang menguraikan nisbah malaikat yang hafazah ni jaga tulis catat, kalau yang dia jaga tu adalah kafir, mati, duduk kat kubur 24 jam laknat aja. Ada malaikat yang duk tasbih takdis Allah Ta'ala saja. Ya, memang ada. Ada isyarat dalam Quran, ulaika yal'anuhumullah. Yal'anu tu fi'il mudhari', ada hal dan menunjukkan mustaqbal. Yal'anu bila? Yal'anu ni wa yal'anuhumul la'inun. Ada malaikat khas yang melaknat. Hal dan mustaqbal. Maksudnya continuously. Jadi itu yang jagalah diri kita supaya jangan duduk tempat-tempat yang kena laknat. Allahumma fazna. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan bersalahan ulama pada tempat keduanya daripada mukallaf atas 5 qaul. Maka kata setengah di atas tengkuknya. Malaikat hafazah tu dia duduk kat mana? Ada yang kata duduk kat tengkuknya, ada yang kata pada hujung dagunya, dan kata setengah pada 2 bibirnya, dan kata setengah pada janggut sepatnya. Janggut sepat ni janggut bawah bibir bawah ni. Ni janggut, yang ni dipanggil lahiyah. Janggut yang ni dipanggil anafqatin. Janggut sepat. Itu bahasa kita kan. Panggil janggut sepat pasal apa? Ikan sepat pernah tengok? Ikan sepat ada janggut? Tak tahu. Ikan sepat pasal ada janggut tu lah panggil ikan sepat. Betul? Ikan sepat ada janggut.
Berapa janggut dia? 2. Kat mana janggut dia? Bawah mulut dia. Satu, janggut yang di bawah, bibir bawah ni dia panggil janggut sepat. Pasal ada mirip ikan sepat janggut kat bawah mulut. Tak faham. Menyempasai dalam mikir. Tu panggil yang ni janggut sepat. Yang ni dia panggil, bahasa Arab dia panggil anafqah. Jadi ada ulama kata, malaikat ni yang kata malaikat hafazah duduk kat mana? Kalau duduk tulis catat, dia duduk kat mana? Ada yang kata duduk dekat janggut sepat. Tu baca janggut sepat tu. Dan kata setengah pada gigi geraham yang kesudahan, gigi geraham bongsu, ujung sekali. Dan telah datang pada setengah riwayat bahawasanya setengah kebajikan hamba itu disuratkan dia oleh malaikat yang lain, malak yang lain daripada 2 malaikat. Ada yang kata ada sebahagian kebajikan yang tertentu, ada malaikat lain pula yang tulis selain daripada 2 malaikat yang khas. Atas pendapat yang kata malaikat tu ialah malaikat Raqib Atid yang 2 tu. Lain daripada 2 malaikat ini. Itu semua tu nak huraikan hafazah tu sebenarnya. Macam mana pun atas istilah Raqib Atid tu ada. Macam mana pun atas nama ada malaikat hafazah. Saya duduk ngaji, ada guru yang dia tasih dalam bab-bab macam ni, kata dia memang sebenarnya malaikat hafazah ni lain daripada Raqib Atid. Begitu juga kiraman katibin pun lain daripada Raqib Atid. Pasal isyarat Quran, kiraman katibin dia ya'lamu nama tafalun. Jadi kerja dia catat perbuatan. Kalau pasal ambil zahir ayat Quran tu kalau malaikat Raqib Atid dia ma yalfizu. Kalau kiraman katibin dia ya'lamu nama tafalun. Itu yang kaedah kita beriman je. Ada je malaikat yang mencatat perkataan, perbuatan tu i'tiqad, azam, sampai i'tiqad pun ada ulama kita, ada malaikat yang tulis i'tiqad dalam hati tu. Siap? Jadi kita beriman dengan malaikat nisbah tugasan macam ni, tuan. Bahkan kita beriman nisbah ada malaikat bertugas tu. Lepas tu soal, dapat makan minum, duk ada tak terfikir, terlintas, tasawur dalam fikiran ni malaikat Mikail bagi rezeki ni? Ada tak? Ada? Aku tak beriman dengan malaikat. Dengar sebut. Pasal saya ngaji ada guru bagi uraian ni, dengar. Apa dia? Kita beriman dengan malaikat. Ada dia tu jangan dinafi. Tapi tenggelam dia. Bahkan dengan Allah Ta'ala lah kena hadir di hati. Pasal sebut malaikat, malaikat masih makhluk. Kaedah kita macam mana? Tenggelam kan ingat makhluk, ingatlah khalik makhluk. Memang ada malaikat yang atur rezeki, tapi tenggelam malaikat Mikail, ingat siapa? Allah bagi rezeki. Allah, innallaha huwar razzaq. Allah sebenarnya dialah pemberi rezeki. Malaikat postman je, tukang atur je, manager je, tukang urus je. Takkan ingat tukang urus tapi tak ingat siapa sebenarnya yang menjadikan manager tu. Di atas prinsip tauhid ni apa dia? Ingatlah usul bagi bab asal ada makhluk. Siapa? Tak ingat malaikat, tapi ingat siapa jadikan malaikat. Taklah berarti kita tak beriman dengan malaikat. Iman dengan hati, membenar tasdik kat mereka ada. Tapi tasdik kita ke Allah Ta'ala mengatasi tasdik pada malaikat. Itu uraian untuk guru kita lah. Apa lagi saya nak sebut? Sepatutnya bila malaikat ni tugas dia besar macam tu, iman beriman, macam itulah juga iman kita ke Allah Ta'ala dengan makhluk yang selain pada malaikat ni yang kita tengok depan mata ni. Apa dia? Lapar makan tak? Macam mana? Walaupun makan, dengan makan tu boleh rasa kekuatan, boleh dengan makan tu boleh rasa kenyang, boleh rasa kenikmatan,
Macam mana? La ilaha illallah, la mu'ti wa la mani' illallah. Tiada siapa boleh memberi dan menegah sesuatu melainkan Allah. Allah bagi makan aku, Allah bagi kenyang aku, Allah bagi aku rasa sedap. La ilaha illallah. Ini ahli tauhid. Ini kerja kita orang beriman. Macam mana malaikat boleh kita tenggelam dengan dia daripada kita ingat dia pasal terlalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Musyahadah kita, iman kita kepada Allah Ta'ala besar sekali. Syahadah pun besar sekali ialah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam Muhammad Rasulullah tu lah beriman dengan malaikat. Tapi besar sekali syahadah bukan beriman dengan malaikat. Besar sekali adalah yang jadikan malaikat. La ilaha illallah. Tu syahadah besar kita. Jadi iman besar sekali, hadir hati ke Allah Ta'ala berbanding dengan hadir hati pada malaikat. Kalau malaikat pun kita tenggelam hadirkan hati dia kepada dia kerana ingat Allah Ta'ala, sepatutnya ni makhluk depan mata pun sepatutnya tenggelam kan hadir hati pada makhluk pasal kerana terlalu hadirkan hati kita pada Allah Ta'ala. Boleh dapat tak boleh dapat punya masalah. Tu yang disuruh kita latih, zikir, ngaji, faham dengan ilmu yakin, lepas tu sampai dapat ainul yakin, dan memang ke atas pada itu adalah hakul yakin. Dengan ilmu yakin ni macam mana nak dapat ainul yakin? Latih, zikir, fikir. Kenal kan, orang Ta'ala datang dengan uslub fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kena kenal, kena bagi boleh beza siapa Allah, siapa makhluk. Yang tak ada makhluk melainkan bersama makhluk mestilah Allah yang jadikan makhluk. Jadi sepatutnya ingat makhluk, ingat Allah. Malaikat pun tenggelam pasal kerana terlalu ingat Allah Ta'ala dan terlalu faham siapa Allah, yang la ilaha illallah, la khaliq illallah. Tak ada yang boleh menjadikan satu melainkan Allah. Tengok matahari, Allahu Akbar. Tengok bulan, Allahu Akbar. Tengok bintang, Allahu Akbar. Tu muwahhidin. Memang kita kena belajar tauhid sampai gila macam tu. Barulah jadi ahli tauhid sebenarnya. Pasal ahli tauhid memang ahli gila. Ahli gila apa? Ahli gila ke Allah Ta'ala. Tak ada apa yang dia syuhud dan musyahadah dalam hati sanubari melainkan Allah. Walaupun tengok makhluk, ingat Allah. Ni apa? Makhluk Allah. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Tapi makhluk Allah ni tidur. Hei, jangan. Makhluk Allah ni taat. Oh, alhamdulillah taat. Pergi jumpa dia. Orang Ta'ala bagi dia ni apa, Tok Guru alim ulama, jumpa dia, salam dia, jumpa tangan dia, minta doa dia. Tengok hak ni ada haka, hak ni mak ketum, hak ni mak ganjar, jumpa dia, nasihat dia. Ada benda mungkar yang perlu ditegah. Dia tengok dengan faham siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk Allah Ta'ala. Tengok tu, yang mana yang apa, umum bahasanya semua ada kasih sayang. Yang mana derhaka nak bagi jadi taat, yang mana dok taat, kita ada perasaan kasih, minta daripada dia doa supaya kita dikurniakan rahmat. Pasal apa? Pasal kita ada sifat kasih sayang dengan siapa Allah Ta'ala sayang, dan kita ada kasih sayang dengan orang yang derhaka Allah Ta'ala supaya dia disayangi oleh Allah Ta'ala. Sikitlah dengan bahasa-bahasa macam tu kan. Banyak lagi kita nak belajar ni. Panjang lagi perjalanan kita. Nak berjalan, nak jadi ahli tauhid betul-betul ni, memang cabaran dia banyak. Lagi ke atas belajar, lagi cabaran banyak. Lagi halangan banyak. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tambah pula kita ni pun duk ujung ni. Nisbah zaman lah. Ada lepas kita ni pun ujung lagi. Tapi kita ni pun ujung lah. Satu sudut ujung lah. Ni pun tak tahulah berapa hari boleh ada macam ni kan. Ni dah buka sepadan apa, esok ditutup pula. Tak tahulah apa nak jadi. Gunakan kesempatan yang ada ni. Cari jalan untuk kita nak mengaji, nak belajar. Bagi bekal kita. Tengok esok tak boleh mengaji dah. Tak boleh belajar dah. Tak ada dah internet. Tak ada dah. Orang ni mati. Orang ni meninggal. Kita pun telinga pekak. Mata pun dah rabun, dah buta. Macam mana nak buat? Tak ada dah nak selamatkan kita. Melainkan atas sabab dan taklif kita lah. Antara yang selamatkan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah selawat pada dia. Mudah-mudahan dengan sebab tu dapat syafaat pada dia. Pasal dia akan kenal kita sejauh mana kita berselawat.
dia akan kenal kita sejauh mana, sebanyak mana kita berselawat. Lagi kita berselawat pada dia, lagi dia makin kenal kita. Lagilah dia akan panggil, siapa dia ni, siapa dia ni, siapa Ahmad Ruzaini ni, contohlah kan. Setiap hari duk dengar malaikat datang pada aku, duk bagi cerita, bagi selawat banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Mai malaikat bagi cerita ni, ya Rasulullah, ni orang ni bagi salam kat kamu. Ya Rasulullah, orang ni selawat dan salam kat kamu. Ada malaikat khas keluar daripada mulutnya, dia macam kita tengok dalam Facebook tu keluar apa? Keluar like. Macam tu datang bandingan supaya ada tasawur kan. Macam tu lah datang salawat dan salam kat Rasulullah. Gambar love je. Bandingan lah bodoh, bukan betul. Bandingan supaya faham. Rasulullah. Dia kenal. Facebook pun like tu boleh nampak kan. Kalau kita punya friend tu boleh kenal kan. Siapa yang duk like, siapa yang boleh love. Tak faham saya sebut apa. Tak biasa tengok Facebook lah tu. Kan dia keluar tu gambar siapa yang prank kita semua kita nampak. Tak nampak like, nampak lock, nampak love. Gambar macam tu je lah kan. Kalau yang mana prank kita tu, kita tahu tu siapa yang duk like, siapa tu. Semua keluar tu, lambang-lambang tu. Rasulullah tu siap nama terperinci. Siapa dia tu. Datang pada dia tu. Datang pun bukan gambar. Malaikat datang ni. Ya Rasulullah ni bagi salam. Tak pening kat Rasulullah, orang malaikat sentiasa bagi tahu kat dia siapa dah selawat kat engkau, siapa duk salam kat engkau, siapa bagi salam kat engkau. Tak pening kat dia. Tak ada masalah kat dia. Dan dia akan kenal siapa yang bagi salam. Orang ni. Esok dia akan cari. Siapa dia orang ni? Siapa orang ni? Pula tu dia ingat pula tu siapa yang bagi salam kat dia. La haula wala quwwata illa billah. Itu iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita segala urusan untuk khasnya. Apa dah kita ni memang amalan kita sikit sangatlah. Tu apa dia? Harapan kita tiada lain. Habibina wa rabi'in qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah syafi'. Dia pula dia asy-syafi' al-musyaffa'. Esok Allah Ta'ala perintah ada isfa' tashfa'. Engkau saja, Rasulullah saja yang boleh bagi syafa'atul uzma. Orang lain semua tak mampu untuk memohon pada Allah Ta'ala untuk disegerakan hisab. Dimulakan hisab, dimulakan perbicaraan. Rasulullah lah orang yang boleh minta pada Allah Ta'ala dan permintaannya pasti Allah Ta'ala berkenan dan tidak akan ditolak. Pula tu, dah dia tu, macam tu, antara special dia, kalau kita ada hubungan kuat dengan dia, dengan kita banyak berselawat kepada dia, macam mana? Juga kita akan dapat special permohonan Rasulullah untuk kita disyafaatkan tidak akan ditolak. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, selesai itu insya-Allah sambungan kita wal kutubis samawiyyati. Wallahu a'lam. Ada soal? Nampak. Suara orang tu marah dia lagi. Islam tapi tak tahu makna kalimah syahadah. Allah. Serahlah urusan dia ke Allah Ta'ala. Itulah kaedah kita. Wala nukaffir mu'minan bil wizri. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak kafirkan orang Islam dengan semata-mata buat dosa. Bayang tengok orang Islam umur mati, umur mapuh, umur 90, umur mapuh lah. Umur mapuh 90. La ilaha illallah, apa pun tak tahu. Istighna iftiqar ke la ma'bud bihaq ilallah ke, makna orang tak kerti. Boleh sebut la ilaha illallah ya. Macam mana? Mufa'amruhu wa man yamut wa lam yatub an dhanbihi. Faham tu dosa banyak. Cuai gila. Gila punya cuai. Wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati dalam keadaan tak taubat pada dosa dia, dosa gila punya, sembahyang mudak, syahadah pun tak tahu. Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Apa kaedah kita ahli sunnah wal jamaah? Urusan ni kita serah ke Allah Taala. Bukan kerja kita lah nak bagi hukum. Dia ni dalam keadaan dilaknat ataupun dapat rahmat. Tapi tengok rupa tu tak payah sebutlah. Doakanlah kebaikan untuk dia. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Tapi kalau faham tu,
masalah besar tu kan. Kalau duduk dalam kampung kita, agak-agak kita kata apa? Puak-puak tu memang tak boleh pakai. Ke kita kata apa? Puak-puak tu bagus tu. Sikitlah dengan bahasa itu. Tu ayat dapat laknat ke dapat rahmat? Kena laknat siap dah. Masjid tak biasa nampak muka. Tapi bantuan kalau minta mai depan sekali. Contoh kan. Jadi jawapan dia macam tu kan. Allahu Akbar. Orang macam tu yang kat kita ni kena itulah nisbah tugas, jumpa, cari jalan untuk dia boleh balik ikut agama. Macam tu lah. Jadi kalau faham tu, faham dah tu. Jawapan tu kan, tapi sebut bahasa khas tu, jadi macam tak gamak lagi nak sebut. Macam mana pun dari segi, kalau khasnya sebut malaikat di atas tugas orang Ta'ala dah bagi kat dia. Kalau memang orang yang pada dia dah jelas, dah orang Ta'ala bagi pada dia untuk ta'ayun pula, mana kenal, mana hak dan batil, dia ni orang syar ataupun khair, mana yang memang dia ni kena laknat, malaikat tak ada segan silu laknat dia. Pasal apa? Memang kerja dia itu. Tak pernah derhaka daripada orang Ta'ala. Apa yang orang Ta'ala perintahkan. So, jawapan macam tu. Lain? Awham tu, waham lah. Waham, tak tahu. Waham ni dia salah satu daripada martabat i'tiqad dalam hati. Dia istilah yang selalu kita sebut yakin, zon, syak, waham. Itu. Jadi kalau dengan skala 10 yakin, 5 syak, 6, 7, 8, 9 zon, 1, 2, 3, 4 waham. Tersebut dengan skala lah. Kita tengok cerah macam ni, nak hujan ni, apa tu? Cerah macam ni hujan, waham. Waham. Kalau mendung, nak hujan ni, tu zon, tu. Hujan turun ni, hujan ni. Tu yakin lah, takkan waham kot. Hujan turun, nak hujan tak hujan. Tu syak. Okey, yang itulah sekali tu. Jadi awham tu faham lah. Itulah waham. Kalau zon tadi disebut bahasa kat kitab, tadi pun saya sebut sekali lalu dah. Azam. Azam zon. Azam ni nak duduk pondok 20 tahun, bawa balik. Tu apa? Kesyak. Mana tahu? Keluar pada mulut ni. Kalau boleh, nak duduk sini, buat kampung sini, kahwin anak bini sini. Itu azam tu. Kalau pacak tiang terus, tu yakin lah. Siapa? Memang pacak tiang dia lah. Sekali lalu, macam tu. Bagus. Saya memang nak sebut ni tapi terlupa. Alhamdulillah ditakdirkan orang Ta'ala ada orang bertanya. Antara malaikat yang sering disebut yang kita tak jumpa dalam senarai 10 tu, malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat ni apa dia? Malaikat yang khas dengan kedatangan dia bawa rahmat dan bersama dengan dia rahmat datang. Jadi antara yang disebut dalam hadis bahawa kita belajar akidah ada orang tertentu yang tak dapat, malaikat rahmat tak datang, tak masuk. Antara malaikat tak masuk rumah, ada anjing yang bela anjing tak ada sebab. Tapi bela anjing. Siapa yang rumah dia ada anjing, dia bela anjing, tak ada sebab untuk pertanian, untuk peternakan, untuk jaga rumah, malaikat tak masuk. Bahkan amalan dia setiap hari ada sebut dalam hadis, gugur sekirat, satu kirat. Rasulullah bila cerita macam tu, sahabat tanya, apa, banyak mana satu kirat tu? Dia kata, mislu Jabalil Uhud. Satu hari amalan akan jatuh, gugur. Kalau bela anjing, yang tak ada maksud syar'i. Bela anjing banyak-banyak dalam rumah. Apa cerita. Malaikat tak masuk rumah kalau ada anjing, ada patung, ada gambar yang dipamer.
gambar dapat ijazah, gambar dapat PhD, muka dinding. Dan gambar tu atas huraian ulama, gambar yang tahap boleh menyawa. Kepala sampai ke pusat. Pamer. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk kalau rumah ada bangkai. Ada najis. Malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk. Itu antara tempat-tempat yang malaikat tak masuk lah. Malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Siap. Sekali lalu itu. Jadi bagus tu. Alhamdulillah. Jadi antara malaikat yang selain pada hafazah yang kalau kita tak bisa dengar, ialah malaikat rahmat. Memang kita selalu sebut pun. Kan? Baik. Situ dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.